Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita Tafsirul Quran juzuk yang ke-27. Juzuk yang ke-27 Surah At-Tur. Surah At-Tur iaitu surah yang ke-52, dan kita telah masuk separuh surah Az-Zariyat, bermulanya juzuk yang ke-27, dan kita sambung surah At-Tur dalam juzuk ini. Kita mula dengan baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraian insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Surah At-Tur, kita pergi kepada muqaddimah surah dalam pimpinan Ar-Rahman. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah bittifaqi al-mufassirin, bittifaq al-mufassirin, mengandungi 49 ayat. Mengandungi 49 ayat. Ada setengah ulama kata 48, ada 47. Tiga pandangan ulama, Hijaz, Kufah dan Basrah. Di mana tempat mereka khilaf, ikhtalafu fi qawlihi ta'ala wat-tur sampai kepada in ila nari jahannama da'a. Jadi ada tempat berhenti di situ, ada yang kata sekat ni, ada yang katanya setakat ni. Baik, kita pergi kepada tasmiyatus surah. Dinamakan surah At-Tur, laha ismun wahid. Surah At-Tur ataupun surah Wat-Tur, seperti dalam ayat yang pertama kita, Wat-Tur. Kenapa nama dia Tur? Gunung Tursena di Mesir. Sekarang ini di Mesir, Tursena. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat-tempat suci dan lain-lainnya yang ada di langit dan di bumi. Di antaranya ialah Gunung Tursena, untuk menegaskan bahawa azab seksaan yang dijanjikan kepada orang-orang kafir tetap berlaku. Jadi bila dia sumpah, maka di sana adanya adanya hukuman yang nak dijatuhkan. Wa qad warada fi hadis Ummi Salamah. Tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sakit. Faqala tufi min wara'in nasi wa anti rakibatun. Bolehlah Ummu Salamah tawaf di jauh daripada Kaabah. Maknanya orang duk tawaf depan ni, Ummu Salamah belakang sekali, boleh naik kenderaan. Qalat fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin
yusalli ila jambil bait. Aku tawaf belakang orang, maknanya lepas pada orang lain duduk jalan kaki, dia dengan kenderaan belakang. Aku tawaf ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf di mana hina yusalli, sedang solat dekat dengan Kaabah. Rasulullah solat dekat Kaabah, orang tawaf belakang dan Ummu Salamah jauh sikit. Wa huwa yaqra, ini syahid dianya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca wattur wa kitabim mastur. Ini hadis Ummu Salamah. Satu lagi riwayat hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis ini ada dua perkara yang kita boleh ambil istinbat. Yang pertama iaitu tentang Nabi kita baca wattur, dan nak namakan surah ini dengan wattur sebagaimana disebut oleh Ummu Salamah. Yang kedua, dalil hukum orang yang uzur boleh tawaf naik kenderaan. Orang tak uzur boleh tak? Macam sekarang ni, orang pergi Mekah naik skuter, pusing atas kan, seronok je dia, tak rasa apa pun, sengih-sengih sambil-sambil selfie, sambil-sambil tawaf. Kita kata para jemaah sekalian, ingat, tawaf itu ibadat. Tawaf itu apa? Ibadat. Oleh kerana tawaf itu ibadat, maka kita buatlah seperti yang dianjurkan, yang disyarakkan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar suka-suka ikut kita nak buat. Dari sudut kesahihannya sah ke tak sah? Insya-Allah sah, sebab Nabi benarkan Ummu Salamah naik kenderaan. Dan Nabi sendiri juga pernah naik kenderaan ketika orang terlalu ramai. Nabi naik supaya orang tengok. Kita hari ni kita naik atas dasar apa? Kalau naik kerana uzur, insya-Allah tidak jadi masalah. Tapi kalau naik kerana suka-suka, saya nampak perkara ini seperti apa yang berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'id. Solat orang duduk yang tanpa uzur, pahala dia setengah orang yang berdiri. Orang yang tawaf tanpa uzur, yang pertama sekali, tawaf itu ibadat. Walaupun dibenarkan naik kenderaan, jadi pahala dia tak dapat penuh. Sebab apa? Sebab dia buat perkara yang separuh. Tak sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah merasai tawaf sendiri, jalan kaki, jauh jarak dengan orang naik kenderaan tu, ya. Allahu Akbar. Baiklah, kita pergi kepada wa fi hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, lamma jaa ila al-Madinah wa huwa musyrik. Ketika Jubair bin Mut'im datang ke Madinah dalam keadaan dia tu masih lagi kafir, untuk menebus kawan-kawan dia orang musyrikin yang ditawan dalam peperangan Badar. Dia kata, aku masuk dalam masjid, wa dakhala al-masjid, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Nabi kita solat maghrib, dia baca surah At-Tur wat-Tur. Falamma balagha hadhihi al-ayah, dengar ni, kesan Al-Quran itu kepada jiwa orang yang sudah, ialah Allah Ta'ala nak pilih hati dia jadi beriman, maka kesan dalam jiwa dia sudah mula lain. Dia kata ketika sampai kepada ayat tanda, para jemaah sekalian, ayat 35, 36 dan 37 dalam surah ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai', mu ni jadi tak ada benda ke? Atau mu sendiri buatmu? Ataupun kamu yang jadi langit dengan bumi tapi kamu tak yakin? Am indahum khazainu rabbika, ataupun kamu pemegang kunci khazanah Tuhan kerja rezeki? Am humul musaytirun. Kata di Jubair, kada qalbi an yatir, bila aku dengar ayat ini 35 hingga 7 ni, hampir-hampir hati aku ni terbang. Maknanya betapa terkesannya dia dengan Al-Quran.
wa aslama, dan dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka para jemaah sekalian, itu tentang nama surah dan juga beberapa peristiwa yang berlaku kepada para sahabat ketika mendengar ayat ini. Masya Allah, itulah yang kita katakan ta'thirul Quran alal qulub, kesan Quran itu kepada hati manusia. Kita bagi kepada pimpinan Ar-Rahman ni, untuk maklumat para penonton, ada Rumi, ada Jawi. Nah, ini yang versi Rumi macam ni. Intisari kandungan memberi amaran yang menggerunkan kepada orang-orang yang engkar bahawa mereka akan menerima akibat yang buruk, akibat yang seburuk-buruknya pada hari kiamat kelak, ketika langit bergegar runtuh dan gunung ganang hancur lebur menjadi debu yang berterbangan, setelah alam ini bertukar dengan alam yang baru, iaitulah alam akhirat, dan manusia dihidupkan semula dan dibicarakan. Maka orang-orang yang kufur engkar akan diseret ke dalam azab neraka, serta dikatakan kepada mereka, rasakanlah bakarannya, kerana kamu tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan mengenai balasan baik yang didapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti biasalah dalam surah-surah yang telah kita bincangkan, sama ada dia sebut syurga dulu atau sebut neraka dulu, ataupun sebaliknya. Maka bila Allah Ta'ala sebut tentang balasan orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan di dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Serentak dengan itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya memberi pelajaran dan didikan agama kepada anak, isteri dan zuriat keturunan, supaya mereka dapat berhimpun bersama dalam syurga Jannatin Naim, insya-Allah. Sebagaimana terjemahan ayatnya, dan orang-orang yang beriman yang diikuti diturut oleh zuriat keturunannya. Ingat, dengan cara beriman kami hubungkan, yakni himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga, dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka, tetapi seseorang manusia terikat, yakni tidak terlepas daripada balasan buruk yang dikerjakannya di atas dunia dulu. Pada bahagian akhir surah ini, Allah Ta'ala dedahkan kebodohan orang-orang kafir yang melemparkan berbagai-bagai tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa tuduhan-tuduhan mereka bukan sahaja tidak berasas, bahkan mereka sengaja tidak mahu beriman. Kalau tidak, maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata yang fasih, petah dan indah seperti Al-Quran itu, jika betul mereka orang yang benar dakwaannya. Alhamdulillah, itu muqaddimah intisari daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ini kita masuk kepada tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur, demi gunung Tursena. Allah Ta'ala mula surah ini dengan biqasam, dengan sumpah. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat, ada 4 kali kan, waz-zariyat, fal-hamilat, fal-jariyat, fal-muqassimat. Ada 4 sumpah. Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Tetapi ada sedikit perbezaan. Ini dia panggil lataifut tafsir, kehalusan, kesenian tafsir ayat ini, iaitu kita lihat kepada perbezaan di antara Tur dengan Az-Zariyat. Dalam surah At-Tur, Allah Subhanahu wa taala guna sirah mufrad, Wat-Tur. Tetapi dalam surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala guna sirah jama', Zariyat, Jariyat, Hamilat, Muqassimat. Apakah rahsia?
Ini dia panggil ilmu lataif ataupun ilmu tadabbur. Apakah rahsia yang menyebabkan dua surah ini berbeza? Apakah rahsia yang menyebabkan dua surah ini berbeza? Tengok, yang pertama, wala'alla minal asrar, di antara rahsia, annal muqsam alaihi fi surah syai'un wahid. Dengar ni, perkara yang disumpahkan dalam surah itu satu benda aja, satu perkara aja yang disumpahkan itu, iaitu apa dia? Tengok, lepas pada 4 kali sumpah, ayat yang 7 yang ke-8, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Bahawa azab Tuhan kamu itu akan terkena, akan jadi sungguh, dan kamu tak akan mampu untuk nak tolak, sebagaimana dalam ayat kita ni kan, ayat 7-8 dalam surah At-Tur ni, iaitu inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Mana azabmu tak boleh nak tolak. Yang kita akan sampai nanti insya-Allah lepas pada Tur. Maka fi hin, dalam surah Az-Zariyat, ada dua perkara yang dibangkitkan itu, iaitu yang pertama mas'alatul ba'si, masalah kebangkitan semula pada hari kiamat, dan juga masalah azab dunia. Masalah azab mana? Azab duniawi. Sebab apa? Maknanya ada dua, kita dah bincang kan, ada 6 kisah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang dikemukakan, menunjukkan bahawa binasanya kaum mereka dengan sebab derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana kamu derhaka, maka binasalah kaum mereka. Jadi oleh kerana dua, kata di para ulama lughah, aqallul jam'i isnan, sekurang-kurang jamak itu dua. Sekurang-kurang jamak ada berapa? Ada dua. Aqallul jam'i isnan. Baik. Dan ada kemungkinan juga afradal qasam. Ada juga pendapat yang mengatakan Allah Ta'ala mufradkan sumpah dia dalam surah At-Tur ini sebab dia bersumpah dengan benda. Bersumpah dengan benda, bukan dengan benda yang umum. Kariyah masalan. Fa iza aqsama birriyah, angin, falhamilatu wiqra, contohnya angin awan zariyat. Angin ni banyak jenis. Angin sabah, angin dabur, angin janub, angin talqih, angin yang bawa debunga dan macam-macam, dan ada angin yang bawa azab. Tapi apabila bersumpah dengan bukit Tursena ni satu je bukit di Mesir, fala yahtamilu illa syai'an wahidan, iaitulah Jabal Tur, sebagaimana Allah Ta'ala sumpah juga dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Tur sinin, ada baca tur sinin dan ada kata tur sayna. Mana dia ni? Iaitulah bukit yang Allah SWT berkata-kata dengan Nabi Allah Musa AS. Bukit yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa di Mesir. Untuk maklumat para penonton sekalian, alhamdulillah, waktu saya sihat walafiat, muda-muda dulu kan, ana pergi melawat negara Mesir, Jordan, Syria pada tahun 1993, waktu cuti di Universiti Madinah. Sebelum balik ke Malaysia, kita pergi melawat dulu negara-negara Arab ni, sekitar ni. Dan alhamdulillah, ketika sampai di Mesir, di antara sejarah dalam hidup saya ni, Allah Ta'ala rezekikan ana pergi bersama dengan Ustaz Abdul Latif dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita pergi naik bukit Tursena ni, tak tinggi tuan-tuan. Saya naik pukul 12 malam. Cari juga yang berkat.
Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil cerita Bukit Tursena. Cerita Bukit Tursena. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah, ana naik Bukit Tursena ni pada tahun 1993 bersama dengan sahabat-sahabat kita, iaitulah di antara yang ikut sayanya Ustaz Abdul Latif. Naik pukul 12 malam sampai dekat subuh. Tadi saya dah cerita, tengah jalan tu ada orang berhenti macam-macam. Cuma bila kita naik sampai atas, ada gereja, besar gereja. Orang duduk menyanyi ni, tu biasalah, nyanyi-nyanyi ni. Sebab tu kita tak suka bawa gendang-gendang orang masjid masuk dalam masjid menyanyi-nyanyi ni, takut bertukar dengan gereja kita. Jangan buat perangai macam tu. Dan ada surau kecil atas ada gereja sikit, ada surau kecil. Pergi tengok, pintu kunci. Tanya orang macam mana nak masuk. Dia kata ada kunci dekat penjual air tu. Membeli air dengan dia, ambil kunci, masuk. Jadi alhamdulillah, dapatlah waktu subuh tu kami azan subuh. Kita kata buka pintu luas-luas, kita azan kuat-kuat. Biar orang non-muslim ni pakat mari tengok, ada yang mari ambil gambar pelik ni, orang duk azan sini. Dan orang lain duk menyanyi dalam gereja, kamu duk azan sini. Kita mengagungkan Allah Ta'ala di atas bukit yang tinggi sekali, di mana Allah Ta'ala pilih ni, wa turi sinin, Bukit Tursena, tempat munajatnya Nabi Allah Musa AS. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Maka para jemaah sekalian, bila Nabi Musa AS selesai, Bukit Tursena telah menjadi satu, dia minta nak tengok Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala kata, mu tengok bukit. Kalau bukit ni tak runtuh, tidak bergoyang, tidak apa-apa, mu boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Bila Allah Ta'ala tajalli kepada bukit, bukit itu hancur. Bukan hancur semua sekali sebutir bukit lah, tapi mana tempat dia munajat tu hancur. Nabi Musa rebah pengsan. Lepas tu Nabi Musa tak minta lagi nak tengok Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, ini yang dikatakan Bukit Tursena, Wattur, Bukit Tursena. Diifradkan bukit ni sebab apa? Dia guna lafaz mufrad, lafaz satu, single. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sumpah dengan benda tu je, bukit ni. Tapi dengan angin, dengan itu dia panggil banyak benda. Alhamdulillah, ini dia panggil lataifut tafsir. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis dengan rapi. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis dengan rapi, yakni kitab Al-Quran ataupun kitab-kitab suci umumnya, kitab yang lain, Taurah, Zabur, Injil, kan. Kata itu yang disebut oleh para ulama tafsir. Ada kata Quran, ada yang mengatakan Taurah, wal alwah, wal alwah allati unzilat ala Musa, yang diturunkan Musa. Wa akhadha al alwaha wa fi nuskhatiha, itu alwah. Kerana Taurat itu berkait rapat dengan Jabal Tur. Jadi Tur wa kitab. Sebab apa? Sebab Taurat dengan Tur dekat, kan. Kitab yang diturunkan ke atas Nabi Musa AS qabla an yamassah at-tahrif, sebelum diubah-ubah oleh ulama Yahudi ni, itu dia panggil kitab Taurat. Fa idza sabata, kalau sabitlah bahawa sumpah dengan sini kitab Taurat, menunjukkan dalil bahawa kitab Taurat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semuanya diubah lafaz-lafaznya, tetapi mereka mengubah makna dia. Ini puak-puak Yahudi ubah makna dia ataupun bawa lari maksud ayat. Lafaz dia masih lagi tertulis. Wallahu alam, itu dia panggil satu analisa kepada sumpah ini. Wa kitabim mastur. Mana kalau kitab Taurat itu lafaznya tidak ubah, cuma diubah oleh makna-makna dan isi kandungan dia, maka inilah maksud dia. Contohnya ketika berlaku satu kes zina,
Zina al-muhsan, mana orang Yahudi yang sudah kahwin, yang sudah pernah berkahwin berzina. Dia mari jumpa Nabi SAW nak minta hukum. Dia ingat hukum Islam tu lebih ringan daripada hukum Taurat. Nabi tanya dia, ma tajiduna fit Taurati ala man zana? Puak Yahudi, apa yang kamu dapati dalam kitab Taurat kamu hukum orang yang berzina? Apa yang kamu dapati? Qala nusawwid wujuhahuma wa nuhammiluhuma wa nukhalif baina wujuhihima wa yutaf bihima. Dia kata kita ambil dua orang yang berzina ni, kita akan corengkan muka dia hitam. Kemudian kita bawa dia, arak dia dalam kampung ni, dalam bandar, bawa tunjuk, inilah dua orang berzina, tunjuk habis orang satu negeri tengok. Contohnya mungkin kita buat di pasar pagi ke, tempat orang ramai kan, di bazar ke. Begitu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'tu bit Taurah in kuntum sadiqin. Tengok, Nabi kata buat mari Taurat, kita tengok sini. Buat mari kita Taurat, kita tengok kalau benar apa yang kamu dakwa. Faja'u biha, buat mari Taurat. Dia baca, hatta idza marru bi ayatir rajmi, bila sampai ke tempat rejam, hukuman rejam orang zina, wada'al fatal ladzi yaqra yadahu ala ayatir rajmi. Pemuda yang baca Taurat tadi, dia letak tangan dia di atas. Dia letak tangan di atas ni, dia tak baca situ. Dia baca di atas, baca bawah. Faqala lahu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni seorang ulama Yahudi yang masuk Islam awal di Madinah. Dia kata mesti dia ingat kitab dia. Dia kata, ya Rasulullah, murhu falyarfa' yadahu. Rasulullah, suruh dia angkat tangan, baca situ. Baca bawah tangan dia. Macam kita kan takut kena angin, kita boleh letak tangan sebelah, kita baca sebelah. Dia kata, ya Rasulullah, suruh dia angkat tangan dia, baca tepat bawah tangan. Bila Nabi arah, dia pun angkat tangan, dia baca, fa iza tahtaha ayatul rajmi, ada hukuman rejam dalam kitab Taurat. Fa amara bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Nabi kata hukuman aku sama dengan Taurat, rejam dua orang ini. Ini kita jangan peduli. Jadi ayat ini hadis ini dalam Bukhari dan Muslim daripada hadis Abdullah bin Umar. Jadi para penonton, para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa ayatul rajmi ini ada, sudah dalam Taurat pun ada, di dalam Quran ada. Apa yang kita nak simpulkan di sini bahawa boleh jadi kitab Taurat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi lafaz dia kekal, yang ubahnya makna dan maksud. Itu satu analisa, satu pandangan. Wala yamna, dan tidak juga ada satu halangan untuk kita kata sebahagian versi ataupun naskhah kitab Taurat hurrifat, telah diubah. Ada lagi naskhah lain baqiyat mahfuzah yang tersimpan. Mana ada yang tersimpan yang tidak diubah. Maka sumpah ini berlaku kepada kitab yang tidak diubah itu. Kitab yang tidak diubah. Itu tafsir yang mengatakan kitabin mastur, kitab Taurat. Ada juga yang mengatakan yahtamilu apa ni? An yashmal semua kitab lah, semua kitab-kitab yang diturun dari langit, suhuf Nabi Ibrahim wa Musa, Al-Taurat, Injil, khususnya Al-Quran Al-Karim ini, Allah SWT aqsama bil kitabi al-mubin wal Quranil Majid wal Quranil Hakim. Alhamdulillah, ada ulama kata dalam kitab kita ni kata kitab yang tutul lapi Al-Quran. Maknanya kesimpulannya boleh jadi umum. Boleh jadi umum semua kitab-kitab yang diturunkan itu yang disumpahkan wa kitabim mastur, kitab yang tertulis. Apa makna al-mastur? Mastur mana tertulis dengan rapi. Tertulis dengan rapi. Isyaratun ila ahammiyatil kitabil mastur. Ini menunjukkan bahawa pentingnya kitab yang tertulis. Pentingnya.
Apa yang terkandung dalam kitab daripada ilmunya, daripada petunjuknya, daripada rahmatnya, daripada hikmah, al-bayan, al-qadar, al-hujjah, semua ada. Maka turunnya Al-Quran Karim menjadi a'zam hujjatin 'alal khalq, hujjah yang paling mantap, yang paling jitu ke atas makhluk-makhluk ini. Dan Allah Ta'ala jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami jaga Al-Quran, tak ada siapa boleh kacau dia. Ma'a annahu, Al-Quran itu turun kepada umat ummiyah, umat yang tak erti membaca dan tak erti menulis. Tapi Allah Ta'ala nama pula dia Al-Quran. Ada kalanya zalikal kitab, Allah kata ini kitab. Ada ayat lain Allah Ta'ala Al-Quran, wal Quranil Karim, wal Quranil Majid. Contohnya Al-Quran. Al-Quran itu dinamakan kitab sebab apa? Tanda, tuan-tuan. Kenapa Al-Quran itu nama Quran dan Al-Quran itu nama kitab? Ini di antara lataif apa tanda kehalusan yang dapat kita kumpul di sini. Nama dia kitab li'annahu sayazillu maktuban munzu nazala ila yaumil qiyamah. Makna kitab ini akan tertulis fil masahif, dalam mushaf, dalam Quran kita ini sampai kiamat. Ni tertulis dalam kitab kita dalam Quran sampai kiamat. Itu makna kitab. Ada riwayat yang mengatakan di akhir zaman nanti Al-Quran akan diangkat daripada mushaf, akan diangkat daripada sudur ar-rijal, itu di akhir zaman. Baik. Kenapa nama Quran? Tadi nama kitab sebab dia tertulis. Kenapa dinamakan Al-Quran? Limadha wasammahu Quranan? Allah Ta'ala nama dia Quran sebab sayuhfazu fis sudur. Quran itu dibaca dan dia diinstal, dimasukkan ke dalam dada para penghafal Al-Quran. Kita kata Alhamdulillah. Zaman kita hari ini saja, kalau kita tengok kepada angka-angka yang dikeluar oleh kerajaan-kerajaan negeri, ma'had tahfiz persendirian yang swasta, berapa ratus satu sebuah negeri yang mengeluarkan pelajar-pelajar kita yang khatam hafal Quran. Saya kata yang khatam hafal Quran. Kita kata betul-betul hafiz. Hafiz itu perlu kepada kemahiran, perlu kepada ulang kaji, perlu. Sekurang-kurangnya pelajar kita, anak-anak kita di ma'had tahfiz ini lalu sekali pernah dihafal, masuk dalam kepala, dalam otak dia tu hafalan Al-Quran. Cuma terpulanglah kepada yang pertama sekali taufik minallahi azza wa jalla. Yang kedua anak tu sendiri, pelajar tu sendiri, sama ada dia mengulang kaji ataupun tidak mengulang kaji. Maka lahirlah graduasi Al-Habis dan ada pelajar yang Al-Hafiz. Maaflah anak-anak tahfiz, ini pengalaman saya jaga tahfiz dan juga jaga anak-anak tahfiz. Kita kata ada pelajar yang kita nama dia Al-Habis, ada pelajar yang nama dia Al-Hafiz. Mana Al-Habis ni, mana dia habis sekali khatam hafal Quran. Dalam buku rekod catatan dia di ma'had tahfiz, dia ada hafal, habislah. Kita kata Alhamdulillah. Tapi kalau kita kata dia betul-betul hafiz, mari duduk sini, kita test dia 30 juzuk. Kita ambil ayat satu jilid yang juzuk yang pertama, kita tahu dia hafiz ke apa dia Al-Habis. Tapi walau macam mana pun, rahmat Allah Ta'ala itu baik. Sekurang-kurangnya anak kita ni 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun duduk hafal Quran, maka mereka itu hidup dengan Al-Quran. Itu sistem yang dibuat oleh para ulama. Pengajian-pengajian zaman dulu, memang anak-anak kecil ni hafal Quran dulu, kemudian barulah diberi ilmu-ilmu lain, kemudian naik pada ilmu tadabbur Quran. Kita jangan nak gopoh. Ada setengah sahabat kita ni, dia kata kita tadabbur dulu baru hafal. Tak payah hafal lah. Kebetulan dia cuba hafal, tak ingat. Kemudian untuk nak cover balik dia punya Al-Habis tadi, ataupun setengah tu tak habis-habis pun dah. Dia kata ngapa-ngapa Quran ni biasa ya. Faham tu betul. Kita kata na'am, faham tu betul. Tapi kalau orang boleh hafal, kemudian dia faham, itu dia panggil nurun ala nur. Ana perhati tengok pendakwah-pendakwah yang hebat-hebat di tempat kita dan juga di negara-negara Arab.
Seronok bila kita dengar ulama-ulama ni hafal Quran. Bila dia istishhad, nak bawa dalil-dalil daripada Quran, sekejap je dia boleh tarik dia punya ayat tu dalam memori dia, keluar. Oh, dalil begini, Masya Allah. Ana ingat waktu ana belajar madah tauhid, subjek tauhid dengan Syekh Ali Shibil rahimahullah taala. Semua ana belajar tentang hari akhirat masa tu. Semua kita kena hafal, tak payah cakap banyak. As-Sirat, dalil dia Quran, dalil dia hadis. Mari pula kepada Al-Mizan. Kita kata Masya Allah, ni hafal Quran ke hafal kitab tauhid? Kita kata tauhid kita ini berpaksi kepada Al-Quran, berpaksi kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang boleh hafal Al-Quran, kemudian dia memahami Al-Quran, ini nurun ala nur. Tapi kalau kita tak mampu nak hafal, kita boleh faham, kita kata Alhamdulillah. Tapi tak sama orang yang hafal dengan orang yang betul-betul memahami sahaja. Itu dua perkara yang berbeza. Baiklah para penonton sekalian, fi raqim mansyur, Allahu Akbar, pada lembaran surat yang terbuka. Allah kata fi raqim mansyur, lembaran surat yang terbuka. Ar-raq dengan makna al-jild. Tanda ar-raqu bi fathir ra wa huwa al-jildu, iaitulah kulit. Biasanya orang-orang dulu mereka ni akan tulis di atas kulit belulang kan. Ada yang tulis di atas kayu, ada tulis atas yang pentingnya yang kekalnya kulit. Kalau kayu tu jadi berak kan. Jadi kulit ni boleh lipat, boleh apa, itu dia panggil biasanya mereka akan tulis di atas kulit yang lembut, kerana tulisan di atas kulit ni ahfaz wa adbat, mana lebih terjaga, sebab kulit ni lambat nak rusak kan. Maka terdapat beberapa naskah Al-Quran yang lama-lama semenjak daripada kurun yang pertama lagi ditulis di atas kulit ghazal, kulit kijang, dan tersimpan dalam beberapa muzium di dalam dunia ini. Masya Allah, itu dia paling kuat. Maka al-mansyur dengan makna al-maftuh. Apa makna maftuh? Kitab yang terbuka, tidak ada sembunyi-sembunyi. Wa fihi makna jamil, mengandungi makna yang cantik, iaitu kitab kita ini yakunu nashruha wa fatuha, terbuka seolah-olah kitab ni selalu depan kita ni tak ada benda rahsia yang kita sembunyikan. Maka kitab yang diturunkan dari Allah Ta'ala, dari langit, mengandungi al-haqqu wal yaqin wal ilm wal i'jaz. Benar, yakin, ilmu, i'jaz. Apa makna i'jaz? Melemahkan orang lain nak tiru Quran. Tak mungkin, nak boleh. Maka di sini kitab Al-Quran yang mu'jiz ini, dan juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu menarik, kita tak malu nak baca kepada orang bukan Islam, sama ada pengkaji dari barat atau dari timur ataupun dari mana-mana saja, dari Afrika, dari mana, kita tak malu. Tidak ada poin yang kita nak sembunyikan, nak tutup tangan atas ni, tak ada. Itu maknanya maksud kitabin mansyur fi raqim mansyur, bermakna al-maksyuf. Maknanya kitab kita yang terbuka untuk dikaji oleh sesiapa. Ana dah cerita banyak kali dah kan, seorang pengkaji barat, Gary Miller, yang ditugas oleh kerajaan Kanada supaya kaji Al-Quran, nak mencari kelemahan Quran. Akhirnya Gary Miller telah bertukar kepada Abdul Ahad. Dia masuk Islam akhirnya. Kajilah Quran, insya-Allah pengkaji-pengkaji ni akan masuk Islam akhirnya. Maka kitabin raqim mansyur, dalam kulit-kulit yang terbuka, maknanya kata di para ulama, ayat ini juga dan ayat yang sebelumnya juga kitabin mastur, dalam kitab mastur, kitab yang tertulis tadi, menunjukkan bahawa pentingnya kita memiliki kitab yang bermanfaat. Kita kena ada kitab, sebagaimana kita nak pilih kawan, pilih isteri,
Kita kena pilih yang baik. Kitab pun kita kena pilih yang betul-betul. Kalau kita balik kitab rumah kita penuh dalam kita ni cerita dongeng, cerita karut-karut ya, apa lagi yang berkait dengan agama, hadis-hadis palsu, cerita-cerita entah mari di mana dak. Wali tu tak makan 50 tahun boleh berjalan tak pakai baju, tak pakai. Ini kita kata pelik-pelik ni. Jadi kita pilih kitab-kitab yang hadis-hadisnya yang sahih, maklumat-maklumat cerita yang boleh dipercayai, ada faedahnya, kita simpan. Dan di sinilah kata di para ulama, tidak memadai dengan hanya kita beli kitab PDF yang kita boleh simpan dalam alat kita ni, dan dia akan rusak sekali dengan jihaz. Dalam alat saya ni. Berapa banyak kitab yang kita simpan. Tapi kalau alat ni tak boleh buka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak kita install, kita download dalam handphone kita. Sekali handphone kita pergi sekali dengan kitab-kitab kita. Maka dia kata kitab yang dalam rak buku kita pun ada masalah juga. Mungkin rusak, kena banjir. Macam kitab saya dulu 5 lori yang berapa tan tu terpaksa dilupuskan kerana di dalam banjir. Kita kata itu di luar jangkaan. Tetapi kalau kitab yang besar-besar, kita nak buka dengan PDF ni penat juga. Cuma saya kata PDF yang ada ini alhamdulillah sangat-sangat membantu. Daripada saya bawa satu beg kitab, cukup saya bawa handphone ataupun bawa alat yang kita ada ni. Kita kata alhamdulillah, jazahumullahu khairan di atas usaha yang mereka buat. Tapi tak orang panggil dulu mula-mula keluar maktabah Syamilah ni, sebelum ada Syamilah ada lagi maktabah lain. Waktu saya belajar ni, kita beli kurs, beli dia punya CD masa tu berapa ratus harga, 300 beli, 200 boleh kongsi 2-3 orang kawan. Dia kata dibenarkan CD ni untuk letak dalam komputer 5 PC contohnya, kita berpakat beli. Mana pergi CD? Sekarang nak buka pun tak boleh. Tapi kalau kita beli kitab mastur, kitab yang yang ada ni, kita boleh buka bila-bila. Kita kata alhamdulillah. Tapi kita tidak memperkecilkan peranan kitab-kitab yang ada ni. Sebab apa? Sebab kitab itu Allah SWT beri juga anugerah kemudahan kepada kita. Kita duduk mana tengok nak baca kitab, boleh je. Delay kapal terbang, buka kitab boleh baca. Alhamdulillah. Teringat masalah-masalah yang orang tanya, kita boleh buka. Kita kata itu juga satu nikmat yang baik. Baiklah, bila kita kata fi raqqim mansyur, dalam tulisan kulit-kulit ataupun kertas-kertas yang terlembaran terbuka, dalam ayat ini juga ilmahun, satu isyarat bahawa an-din laisa asraran wala talasim. Agama kita ni bukan agama berahsia-rahsia ataupun agama rajah-rajah. Dia panggil rajah-rajah ni, orang tak faham baca ni. Puak-puak bomo dia boleh baca. Tidak. Tetapi agama kita ni boleh dipahami oleh orang badui yang tak reti membaca, tak reti menulis. Sekali dia dengar aja boleh. Tengok tadi cerita Jubair. Dia mari dengar Nabi baca surah At-Tur, masuk Islam dia. Masya-Allah, tabarakallah. Itu zaman dulu. Maknanya mudah sangat. Orang yang punya hati yang sudah nak berubah, boleh. Pengalaman sahabat-sahabat saya yang berdakwah kepada non-Muslim, begitulah cerita dia. Dan ada cerita di dakwah di Jepun. Bila orang Jepun mari dengar kita baca Quran, dia buka handphone dia, suruh rakam, nak dengar. Tak lama dia mari pula nak memahami. Akhirnya insya-Allah masuk Islam dia. Subhanallah. Kan? Isyarat yang kedua dalam ayat ini bahawa masalah-masalah keagamaan, janganlah orang yang tak reti, tidak pandai, tidak memahami agama ini, pergi bercakap rempuh masuk, saya rasa, akhirnya keluarlah geng-geng liberal yang cuba menafsirkan agama ini dengan kepala otak dia. Kita kata la, tidak mungkin, tidak boleh itu. Kita nak ilmu ini, ilmu kita tentang kitab, tentang sunnah, perlu pada belajar, perlu pada talaqi dengan cara disiplin yang baik-baik, insya-Allah. Dan isyarat yang ketiga bahawa kita fi raqqim mansur, kitab yang terbuka, terdedah, boleh dibaca oleh siapa saja, profesor ke, pengkaji ke, orang kampung, semua kita dedahkan Quran, mencari di mana kelemahan, di mana fakta yang silap, kita cabar dia. Itu dipanggil ijaz. Mana yang ketiga, Islam juga menolak satu gerakan dipanggil batini yang membezakan di antara yang batin dengan yang zahir. Oh, kami ni puak-puak batin, puakmu ni puak syariat, kamu tak boleh belajar dengan kita. Nak belajar dengan kita kena masuk dalam gua sekali dengan kita, tak bertapa di sana, tak solat tak. Kita kata tidak ada. Jadi
Nak memahami ilmu rahsia-rahsia ni kena masuk kita punya pergerakan dulu, kita masuk kita punya tarekat dulu. Kita kata tak ada. Dalam Islam ni satu je, orang kampung paling bila faham dengar, yang tak faham tak dengar. Saya pernah satu pengalaman untuk cerita. Ana duduk di satu pagi nak naik kapal terbang di airport, tiba-tiba tengok seorang ustaz duduk makan. Sebelah dia tu ada orang lain. Lepas pada ustaz tu keluar, murid dia tanya, "Kenal Syekh ni?" Saya kata tak apa kenal. Tak apa cam. Oh, dia kata inilah pakar ilmu tasawuf. Saya kata Masya Allah, kenapa tak bagi tahu awal? Saya pun nak apa ni, ambil juga apa ni berkat ni. Oh, dia kata setara mana nak pakar dia tu. Ini untuk murid dia hurai lah. Saya hurai atas cerita dia. Dia kata kalau kita pergi dengar dia mengajar sampai tak faham. Kita kata Masya Allah, tabarakallah, rupanya kita ni kalau nak naik pakar, kita kena mengajar sampai orang tak faham. Nah, saya kata baiklah. Kalau tuan pergi mendengar ustaz mengajar Riyadhus Salihin, faham tak faham? Oh, dia kata faham. Kalau kita pergi mengajar ustaz yang mengajar biasa-biasa ni, kitab tafsir Al-Quran ke kitab fiqh kan, dalam fiqh mazhab Syafi'i ni, kitab Jawi ke kitab Al-Arab, faham. Oh, maknanya yang tak faham tu baru jadi pakar. Itu cerita dia. Kita kata wallahu alam. Maka dalam Islam ni tidak ada ilmu rahsia, ilmu-ilmu yang orang ni tak boleh masuk. Kita kata rahsia tu ada, tapi berahsia dengan ilmu itu yang tidak ada. Tanda rahsia ataupun dalam bahasa Arab dipanggil al-hikmah, al-hikam wal asrar, memang terkandung dalam Quran, tetapi berahsia dengan ilmu. Awak nak belajar malam ni, mari senyap-senyap kita kumpul di rumah mana-mana tersembunyi, itu dia panggil ilmu itu ada simptom-simptom ajaran sesat yang perlu dibenteraskan oleh pihak berkuasa agama. Kita kata itu sangat berbahaya. Adapun cerita-cerita lain itu panjang. Jadi para jemaah sekalian, kita fi Raqim Mansur, insya-Allah kita akan pergi lagi kepada sumpah yang seterusnya, wal baitil ma'mur, dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.